Berzikir dalam keadaan lalai lebih afdal daripada tak berzikir langsung. Jadi maka bersabar kita dengan kepahitan salat, bersabar kita dengan kepahitan ibadat, bersabar kita dengan pahitnya zikir. Maka dengan istiqamah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang pertama, iaitu merasai ketenangan zikir. Maka Allah Taala menyebut dalam Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir mendatangkan ketenangan pada hati kita. Maka bila kita merasai ketenangan zikir, jangan kita berhenti. Sebab di hadapan sana adanya pelbagai kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita jadikan contoh, maka Nabi itu diberikan kemuncak bahagia dia dalam salat. Ju'ilat qurratu aini fi salat, dijadikan kebahagiaan dalam salat. Apa maksud Nabi ni bahagia dengan salat? Bermaksud Nabi rasa bahagia dengan Allah ketika dia salat. Itu maksudnya. Qurratul aini bukan sekadar bahagia, nikmat. Qurratul aini nikmat. Sebagaimana kita mohon kepada Allah, jadikan rumah tangga kita itu satu nikmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan isteri anak itu qurratul ain, kenikmatan. Jadi Nabi ini kenikmatannya bersama Allah dalam solat. Jadi perlu kita menuju ke arah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan faedah daripada taat yang kita lakukan, daripada bermula dengan ketenangan. Maka apabila kita mendapat faedah yang baik, jangan kita sekadar bersyukur kepada Allah terhadap nikmat duit, harta, nikmat sehat. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat taat. Bermula dengan taat, alhamdulillah, Allah Taala gorakkan kaki ke pondok contoh dia. Dah bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Kemudian Allah Ta'ala berikan kesan daripada zikir, merasai ketenangan. Syukur kepada Allah, berikan faedah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Quran, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kau syukur, aku tambah. Jadi bila kita dapat faedah daripada amal, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bermula pada amal itu sendiri. Bila digerakkan hati kita untuk beramal, syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kita kesan pada amal, diberikan rasa ketenangan, zikir. Alhamdulillah ya Allah, sebab Engkau berikan aku rasa ketenangan dengan berzikir. Sebab ada orang tidak merasai ketenangan zikir. Maka bersyukur, maka Allah Ta'ala tambah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau syukur, aku tambah. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah faedah daripada zikir. Daripada rasa tenang sehingga rasa bahagia, rasa lazat ketika itu. Ketika mana kita mula-mula berkenalan dengan seseorang, maka kita tak syukur, kan? Saya tak kenal. Bila mula orang datang pondok, sampai orang tak ramah dia lah. Mula-mula tak kenal. Dia sebut wahish. Wahish ni orang yang kita tak kenal, kita rasa semacam kan. Malih burah tak kenal. Dah lama-lama kita kenal, kita rasa tenang dengan dia. Duduk dengan dia pun tak ada masalah. Siapa nak orang duduk sebelah tu nampak elok ya? Dah lama kenal dah, rasa tenang rasa tenang dengan dia, rasa selesa. Suka bona tak ada dah, tapi rasa selesa lah sebab dah kenal. Itulah permulaan peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama dah lama bona berkawan, elok berkawan, lama-lama rasa lain macam pula. Kau tak ada terindu lah rasa Kau pergi mana lama tak nampak? Bodoh hari tak nampak dah rasa terlampau suka. Seronok. Hubungan itu menjadi mesra, menjadi satu kemanisan, kelazatan, kerinduan dan sebagainya. Maka begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faham makna mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, sebab hati kita yang membuka itu adalah dia. Yang membuka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk membersih diri kita. Sentiasa berzikir. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membuka sesuatu daripada hati kita dengan kejujuran kita, dengan keinginan kita.
dengan tingginya keinginan kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan jalan. Bukankah itu janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan jujur bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, ayat ini juga diambil oleh ulama tasawuf untuk orang suluk pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu umum maksud dia. Tapi makna dia sahih kalau digunakan pada untuk orang yang mencari jalan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala pun sama maksud dalam ayat tersebut. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh untuk ke jalan kami, jalan makrifat kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan bagi mereka. Jalan beramal, jalan berzikir, jalan istiqamah. Sehinggalah kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali makna cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda yang polik-polik tak. Bukan ilmu polik-polik tak. Dia dah sampai makrifat dah. Macam mana? Hilang tauhid dah kata dia. Hilang ke mana pula? Dah hilang dah, masuk dalam mana tak? Makrifat pada Allah Subhanahu wa taala bermaksud kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-gala dia. Itulah makna makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum kita mencintai Allah, kita mencintai harta, kita mencintai dunia, hati kita terlambat kepada dunia. Bermaksud kita tidak makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita tertambat kepada yang lain pada Allah taala, bermaksud kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang menyebut nama Allah, dah tenggelam, fana dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemuncak makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana